Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 2 untuk bab 3 sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Baik, apa yang akan kita pelajari hari ini, kita akan menyambung balik pembelajaran kita pada kelas yang lalu. Kita dah tengok bahasa dan tulisan. Baik, pada hari ini kita akan sambung lagi untuk persuratan seni bina dan juga struktur sosial. Baik, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap anda sentiasa berada di dalam keadaan yang baik dan diberikan kekuatan untuk meneruskan lagi sesi pembelajaran ini. Baik, sebelum tu anda boleh buka buku teks pada muka surat 44. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, baik. Kita tengok yang mula-mula ini persuratan. Okey, apa dia yang dikatakan dengan persuratan? Okey, secara ringkasnya, sebelum sistem tulisan digunakan secara meluas, masyarakat kerajaan alam Melayu dia terkenal dengan tradisi lisan, kita kata bertutur lah senang cerita, yang lahir berdasarkan alam sekeliling. Tema dia tentang asal usul, tentang binatang, nasihat, sloka, teladan dan juga adat, yang benda yang ada di sekeliling. Okey. Kemudian lahir sistem tulisan. Lahir sistem tulisan, kegiatan persuratan pun berkembang dan menjadi bukti keintelektualan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, bagaimana dibuktikan kegiatan persuratan ini? Okey, dia dibuktikan melalui kajian telah dilakukan oleh sejarawan yang telah menemui bukti kegiatan persuratan awal dalam bentuk batu bersurat. Okey, kita teruskan lagi. Okey, baik. Yang pertama kita tengok kerajaan alam Melayu Funan. Kerajaan alam Melayu Funan ni, kegiatan persuratan itu dibuktikan melalui penemuan batu bersurat terawal sekali di alam Melayu yang bertarikh abad kedua. Okey, yang kedua campa. Campa, penemuan batu surat tertua di Kautra bertarikh 192 Masihi. Ini sama dengan buku teks kamu, cuma cikgu ringkaskan. Okey, selain itu juga di Campa ada penemuan sebanyak 206 buah batu bersurat. Turut dijumpai adalah manuskrip sejak abad ke-13, iaitu karya Akayat Indra Patra dan juga Akayat Deva Mano. Okey, ini kadang-kadang pun ada ditanya dalam soalan, jadi kamu kena tahulah. Okey, masih di muka surat 44 lagi. Okey, yang seterusnya kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya ni kegiatan persuratan yang berlaku dalam masyarakat dia dibuktikan melalui penemuan batu bersurat Karang Berahi dan juga Palas Pasemah yang bertarikh abad ke-7. Okey, pada batu bersurat ni diperihalkan tentang pengukuhan kerajaan, terutama kepentingan taat setia kepada raja. Okey, kalau kamu tengok buku teks kamu ada gambarnya. Ini adalah gambar batu bersurat Karang Berahi yang bertarikh 686 Masihi yang ditemukan di Jambi. Okey, seterusnya masih pada muka surat 44 lagi, kerajaan alam Melayu Angkor. Okey, kegiatan persuratan telah dibuktikan melalui penemuan batu bersurat Sdok Kok Tom di barat laut Kemboja yang mengisahkan tentang pemerintahan Jayavarman II. Okey, selain itu juga ada penemuan inskripsi pada dinding candi yang menggambarkan mengenai aspek keagamaan dan juga pemerintahan. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, ada contoh gambar inskripsi pada dinding Angkor Wat. Okey, seterusnya kamu boleh tengok muka surat 45, kerajaan alam Melayu Majapahit. Okey, kegiatan persuratan telah dibuktikan melalui penemuan batu bersurat Trowulan yang bertarikh 1358 dalam bahasa Jawa kuno dan bertulisan Kawi. Ini kamu kena tahu juga, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Selain itu juga ada penemuan manuskrip Nagara Kertagama karya Prapanca pada tahun 1365
pararaton dan tantu penggelaran. Jadi ni sama ya dalam buku kamu. Ini antara bentuk-bentuk manuskrip yang telah dijumpai. Okey, yang seterusnya kedah tua. Kedah tua, kegiatan persuratan dibuktikan melalui penemuan batu bersurat di Bukit Coras dan juga Bukit Meriam yang bertarikh abad ke-5. Selain itu juga ada penemuan inskripsi pada pinggan tanah liat, kepingan emas dan juga perak yang ada menyentuh tentang doa dan juga amalan agama Buddha. Jadi kamu kena tahulah ni. Kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Ni pada muka surat 45 kamu boleh tengok. Okey, yang terakhir untuk persuratan. Okey, secara umumnya persuratan kerajaan alam Melayu ni dia mendapat pengaruh epik dan juga sastra India yang terkenal. Contohnya Ramayana, Mahabharata, Purana dan Jakarta. Ini kadang-kadang ada di dalam soalan. Jadi kamu kena tahu. Jadi tak lama lepas tu tersebarnya Islam, maka sastra karya-karya ni sastra Islam membentuk syair, gurindam, cerita rakyat dan juga nazam mempengaruhi persuratan Melayu. Makanya tiada lagi pengaruh epik dan juga sastra India tadi. Kalau kamu tengok dekat bawah ni, ni adalah ukiran pada candi Bantiya Sri di Angkor yang menggambarkan watak Krishna daripada karya Mahabharata. Yang ni pula dua ni adalah karya persuratan saduran daripada yang ni adalah Hikayat Sri Rama, karya persuratan saduran daripada sastra epik Ramayana. Manakala di sebelah ini adalah karya Hikayat Nur Muhammad dan Nabi Mukjizat dan Nabi Bercukur dan Nabi Wafat, karya persuratan daripada cerita-cerita Nabi. Ini apabila Islam dah tersebar. Yang dua ni semasa sebelum Islam tersebar, pengaruh epik dan juga sastra India. Okey, seterusnya seni bina. Apa dia yang seni bina ni? Ni kamu boleh tengok pada muka surat 46 dan juga 47. Okey, secara umumnya seni bina ni dia merupakan satu seni mereka bentuk sesebuah binaan yang ada fungsi-fungsi tertentu. Contoh dia tak kira lah, candi, kapal ataupun sistem pengairan yang ada pada zaman itu. Kalau sekarang ni macam-macam lah seni bina yang ada masjid pun seni bina juga. Rumah-rumah ibadat yang sekarang ni pun juga seni bina. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, kerajaan Funan. Kalau sebut seni bina kerajaan Funan ni, cikgu rasa yang paling banyak sekali lah dia punya bentuk-bentuk seni bina dia. Okey, kerajaan Funan ni dia mampu membina kapal besar yang boleh memuatkan 700 orang hingga 1000 tan kargo barangan. Kerajaan Funan ni juga masyarakat dia terkenal dengan perahu panjang yang boleh membawa 100 penumpang. Selain itu juga mereka ada membina sistem pengairan yang dapat mengawal limpahan air dan mengalirkan semula air masin keluar dari tanah pertanian. Selain daripada itu, seni bina kerajaan alam Melayu Funan ni dia ada juga membina rumah-rumah ibadat seperti candi dan juga rumah ibadat, pusat pendidikan dan juga tempat untuk pertemuan rakyat. Contohnya di Candi Go Chaiti di OCEO, iaitu di kawasan pelabuhan OCEO. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, ini adalah gambar tinggalan binaan tapak candi di Go Chaiti di OCEO. Okey, seterusnya Angkor. Okey, kerajaan Angkor ni seni bina dia ada berkaitan tentang pertanian. Mereka ada membina barir bersaiz 2x8 km yang dapat menampung 30 juta meter padu air untuk mengalirkan saliran air ke sawah padi. Jadi masa dulu, zaman itu, kegiatan pertanian ni antara pengkhususan kerja yang penting lah. Jadi mereka bijak membina seni bina yang berkaitan pertanian untuk memajukan pertanian. Okey, ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan barir ni.
Okey, selain itu juga mereka ada membina Angkor Wat dengan keluasan 208 hektar dan juga menara utama setinggi 60 meter. Sampai sekarang masih ada. Angkor Thom juga ada. Mereka juga mahir dalam membina kapal kegunaan untuk perdagangan dan juga peperangan. Itu untuk kerajaan Melayu Angkor, seni bina mereka. Okey, Champa pula. Champa ni dia lebih kepada binaan candi lah, untuk keagamaan. Contohnya kompleks candi di Lembah Mison, Dong Duong dan juga Po Naga. Ini ada dalam muka surat 47. Okey, ini contoh gambar candi Mison yang masih ada sampai hari ini. Dia punya tinggalan. Ini kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, seterusnya seni bina di Sriwijaya. Okey. Sriwijaya ni masyarakat dia turut membina candi yang masyhur. Contohnya adalah Muara Takus dan juga candi Muara Jambi di Sumatera. Ini kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, kalau ikut rekod kerajaan Cina, mereka ada mencatatkan bahawa Palembang ni merupakan pusat binaan kapal-kapal Melayu yang dipanggil Kun Lumpur yang berasal dari Palembang. Ni kamu kena tahu juga, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Selain itu juga masyarakat kerajaan alam Melayu Sriwijaya ni, mereka ada membina dan juga diperakui telah boleh berlayar sehingga pelabuhan Tonkin dan juga Tenggara China punya jauh tu, daripada Sumatera ke China. Kat bawah ni ada gambar ukiran tugu di Bukit Seguntang, pengalaman yang menggambarkan kapal-kapal era kerajaan Sriwijaya. Okey, Majapahit pula. Majapahit ni pun masyarakat dia ada membina candi, iaitu Candi Tikus di Jawa Timur dan juga Candi Ceto di Jawa Tengah. Selain itu juga kerajaan Majapahit ni, masyarakat kerajaan Majapahit ni, mereka terkenal dengan binaan pintu gerbang. Ada dua, satu gerbang laluan pintu gerbang laluan raja, satu lagi pintu masuk bangunan suci di Jawa Timur, iaitu Gapura Waringin Lawan dan juga Gapura Bajang Ratu. Ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, jadi kamu kena tahu. Okey, masih lagi di muka surat 48 yang terakhir, iaitu Kedah Tua. Kedah Tua ni di negara kita, di Malaysia. Okey, Kedah Tua ni juga masyarakat dia ada tertumpu kepada binaan candi. Candi Hindu dan agama Hindu dan juga Buddha. Contohnya candi Buddha di Bukit Coras, Bukit Pendiat dan juga Bukit Meriam. Manakala candi Hindu di Bukit Batu Pahat, Bendang Dalam. Okey, selain itu juga ada juga seni bina arca Hindu dan Buddha. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, ni adalah gambar candi Batu Pahat, tapak tinggalan dia yang masih ada sehingga kini. Okey, satu lagi cikgu lupa tadi. Yang terakhir, Gangga Negara. Gangga Negara ni pun ada seni binanya yang tersendiri. Iaitu ada penemuan patung Buddha di Tanjung Rambutan yang dibuat daripada gangsa setinggi 18 meter. Selain itu juga ada ditemukan beberapa binaan patung Buddha di Sungai Siput dan juga Pangkalan. Jadi seni bina arca tersebut dipengaruhi oleh kerajaan Gupta yang berasal dari India. Okey, seterusnya kita tengok struktur sosial. Okey, pada muka surat 49. Okey, apa dia struktur sosial ya? Okey, struktur sosial ni adalah macam hierarki susunan lah. Secara mudahnya. Okey, untuk masyarakat alam Melayu, struktur sosial dia terikat dengan struktur sosial yang hampir sama lah, senang cerita. Jadi dia terbahagi kepada golongan kelas ataupun kelas atasan yang dipanggil golongan pemerintah, dan juga golongan bawahan yang dipanggil golongan pemerintah. Okey, kamu boleh tengok pada muka teks kamu yang ada gambar macam piramid itu. Okey, kalau kamu tengok pada piramid dia sama je macam buku teks kamu, cuma cikgu dah ringkaskan. Jadi yang paling tertinggi adalah
golongan diraja. Yang kedua adalah bangsawan. Mereka dua-dua golongan ni berada di dalam ni berada dalam golongan pemerintah. Okey, yang seterusnya, rakyat dan hamba. Ini berada di dalam golongan yang diperintah. Golongan pemerintah, golongan diperintah. Ini kadang-kadang ditanya dalam soalan, jadi kamu kena tahu. Okey, contoh golongan diraja. Golongan diraja ni adalah kira paling tinggi sekali lah dia punya status dia. Siapa yang berada dalam golongan diraja ni? Ada raja, ada kerabat diraja. Contohnya macam permaisuri, putera, puteri, adik-beradik, ibu bapa dan juga ahli keluarga. Ini kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, bagaimana pula dengan golongan bangsawan? Okey, siapakah golongan bangsawan? Golongan bangsawan adalah golongan yang mendukung sistem pentadbiran kerajaan. Kalau tak ada golongan bangsawan ni, maka tidak stabil lah golongan, tidak stabil lah di bahagian golongan pemerintah. Okey, contoh dia ada pembesar, ada ilmuwan, ada golongan agama, ada penjaga, ada pendeta istana. Okey, rakyat. Apa peranan rakyat? Rakyat ni berperanan untuk mengukuhkan sistem beraja melalui konsep taat setia dan juga membantu untuk menjana ekonomi kerajaan. Siapa yang nak buat kerja kalau tak ada rakyat? Okey, siapa contoh rakyat ni? Contohnya pekerja istana, askar, petani, penternak, pedagang, nelayan dan juga artisan. Okey, yang terakhir, golongan diperintah. Siapa? Adalah yang terakhir adalah hamba. Apa peranan hamba ni? Dia akan berkhidmat dalam sektor sosioekonomi dan juga meningkatkan status pemilik yang memilikinya. Contohnya siapa? Contohnya tawanan perang. Contoh lain adalah hamba. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini bagi persuratan, seni bina dan juga struktur sosial. Maka tamatlah bagi bab 3. Kita dah tengok semua, sosio budaya, masyarakat kerajaan alam Melayu, bahasa dan tulisan, persuratan, seni bina, dan yang terakhir tadi, yang segitiga ini adalah struktur sosial yang diklasifikasikan dua, iaitu golongan pemerintah dan juga golongan yang diperintah. Baik, kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Jika kamu faham dan berminat dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang bagi bab 4, agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Sekian, itu saja. Terima kasih. Bye-bye.